Pada suatu masa dahulu, di bumi Sarawak yang subur menghijau, berdirilah dua gunung yang memandang laut luas, Gunung Santubong dan Gunung Sejinjang. Orang tua-tua berkata disitulah asal kisah dua puteri yang bukan sahaja cantik, tetapi juga memiliki bakat luar biasa. Puteri Santubong terkenal dengan kemahirannya menenun kain. Tangannya halus, geraknya teliti. Benang demi benang disusun menjadi kain yang begitu indah, sehingga orang kampung percaya kain itu seolah-olah membawa seri dan keberkatan. Setiap corak yang dilakar bagaikan menceritakan doa dan harapan. Puteri Sejinjang pula mahir menumbuk padi. Bunyi lesung dan alu di tangannya bukan sekadar kerja harian. Ia seperti irama yang menghidupkan kampung. Beras yang dihasilkan putih bersih, cukup untuk semua. Orang kampung menghormatinya kerana rajin, cekap dan tidak pernah berkira. Kedua-dua puteri ini disayangi rakyat. Kampung menjadi aman dan makmur. Namun, seperti air yang tenang, takdir mula menguji. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang gagah dan berbudi, bernama Putera Serapi. Keberaniannya terkenal, tutur katanya sopan, dan senyumannya mudah menambat hati sesiapa yang memandang. Kehadiran Putera Serapi menarik perhatian dua puteri itu, dan dari situlah benih perasaan yang sama mulai tumbuh. Pada awalnya, semuanya masih terkawal. Mereka saling menjaga adab dan maruah. Tetapi hari demi hari, hati menjadi makin rapuh dan cemburu mula menyelinap perlahan-lahan seperti asap yang tidak nampak, namun menyekat nafas. Putera Serapi lebih memandang aku, bisik hati Puteri Santubong. Putera Serapi lebih mesra dengan aku, kata hati Puteri Sejinjang. Kata-kata yang dulu lembut mula menjadi sindiran. Senyuman bertukar menjadi dingin. Dan akhirnya, pada suatu petang yang panas, pertelingkahan mereka meledak. Puteri Santubong mempertahankan diri dengan kemahiran dan kebanggaannya. Puteri Sejatuluni Polis dalam kemaratannya muncak, mereka berdua bertengkar hebat hingga berlaku pergelutan yang tidak sepatutnya berlaku antara dua insan yang dulu saling dihormati. Orang kampung cuba meleraikan tetapi amarah sudah menutup mata. Dalam pergaduhan itu, alu dan lesung yang dulunya membawa rezeki kini menjadi punca sengketa. Kain tenunan yang dulu menjadi lambang keindahan, kini menjadi simbol ego dan dendam. Dan akhirnya satu hentakan yang kuat menyebabkan Putera Serapi yang cuba meleraikan mereka. Tercedera parah, ketika darah Putera Serapi menitik ke tanah, seolah-olah seluruh alam terdiam. Angin yang tadi bertiup, tiba-tiba sunyi. Laut yang bergelora, tiba-tiba tenang. Pada saat itulah kedua-dua puteri tersedar, namun kesedaran datang terlalu lewat. Mereka menangis, menyesal, dan memohon ampun. Tetapi dalam dongeng Melayu ada satu pesan yang sering berulang. Marah yang tidak dikawal boleh memusnahkan bukan saja hubungan, tetapi juga kehidupan. Maka, katakan pada waktu itu, satu kuasa besar, ada yang menyebut sumpahan alam, ada yang menyebut ketentuan Tuhan, telah menjadikan kedua-dua puteri itu batu. Puteri Santubong menjadi Gunung Santubong, teguh memandang laut, seolah-olah masih menyimpan rindu dan kesal. Puteri Sejinjang menjadi Gunung Sejinjang, diam memandang jauh, seolah-olah masih menanggung beban cemburu yang dahulu. Dan Putera Serapi yang menjadi punca cinta dan sengketa dikaitkan dengan Gunung Serapi, berdiri tidak jauh seakan menjadi saksi bisu kepada peristiwa yang tidak dapat diundurkan. Sehingga hari ini, orang Sarawak akan menunjuk ke arah gunung-gunung itu dan berkata, itulah kisah Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang, kisah tentang bakat yang hebat, tetapi hati yang kalah bila marah dan cemburu tidak dibendung.